Assalamualaikum Adin. Waalaikumsalam Kak Syida. Adin jadi moderator pagi ni kan? Kak Azia minta tolong. Dia ada urusan pagi ni. Ha. Ustaz tak masuk lagi Belum lagi, tak nampak lagi ni. Udah. Ustaz dah masuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Ya. Okay. Kak Syida jadikan Ustaz co-host juga Kak Syida. Adin? Ya, saya. Okay, over to you ya. Okay. Kak Syida, sebelum tu jadikan Ustaz co-host juga in case senang Ustaz nak control. Okay, jap. Okay. Okay. Assalamualaikum semua. Saya rasa saya serahkan pada Ustaz lah sebab supaya kita berjaga masa. Baik, insyaAllah. All depan orang ni. Baik. Nak mulakan ke dah? 8 orang baru. Boleh Okay Ustaz. Kita dah recording dah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama dalam siri pengajian ataupun dalam siri kuliah tajwid, anjuran daripada Muslimat Rawang ataupun Ahsanu Amala, grup Ahsanu Amala, dan juga para ahli jawatan kuasa lah. Alhamdulillah, tahniah sekali lagi atas penganjuran majlis seperti ini dan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang hadir bersama kita pada pagi ini dalam pengajian ataupun dalam kuliah tajwid pada hari ini. Alhamdulillah. Saya doakan semoga semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat walau di mana jua berada. InsyaAllah dalam orang kata apa, dalam keadaan situasi kita sekarang ini, ujian-ujian yang begitu banyak, subhanallah, dengan ujian pandemik kita yang masih belum berakhir. Selamat tahun baru juga Masya Allah, tahun baru sekarang ni 2021. Terima kasih Ustaz. Pada semua, kullu am wa antum bi khair, tahun baru Masihi 2021. Dan juga alhamdulillah kita terus diberikan nikmat iman dan Islam pada saat dan ketika ini. Bagi mereka sahabat-sahabat kita yang diuji dengan Allah Ta'ala, ujian banjir ketika ini di Pahang, di Johor, mudah-mudahan kalian diangkat ataupun dimudahkan segala urusan, diangkatkan musibah dan ujian ini, diberikan kekuatan dan kesabaran di atas ujian yang Masya Allah tabarakallah memberikan suatu kesan yang begitu besar ya. Dan tentulah inilah antara hikmah ujian yang Allah Ta'ala beri pada kita. So tentu ada hikmahnya.
kita hadapilah dengan penuh ketabahan, kesabaran, meminta pertolongan daripada Allah supaya Allah angkat ujian ini yang kita hadapi, yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang berada di khususnya di negeri Pahang dan juga di Johor. Barangkali mungkin ada saudara kita, sahabat handai kita yang berada di Pahang, banjir di Johor, atau adik keluarga kita mungkin barangkali mak ayah kita yang ada di sana. Jadi kita bantu sekadar yang boleh, doa paling tidak pun kita doalah supaya mereka ini diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dan dimudahkan urusan. Ala kulli hal, apapun tuan-tuan, perempuan, muslim, muslimat, ada tuan-tuan ke tak pasal saya ada kot barangkali yang hadir pada hari ini. Kita nak meneruskan pengajian kita, siri kuliah tajwid kita pada pagi ini, insya-Allah lebih kurang 1 jam. Jadi hari ini untuk pengajian hari ini, tajuk yang telah saya berikan kepada pihak penganjur ialah tahsin, tahsin bahagian yang pertama. Jadi hari ini tidak akan ada slide lah yang saya akan share, kecuali kalau host yang boleh share skrin ayat Al-Quran barangkali kalau nak ni lah. Sebab kita akan tahsin, saya akan tahsin membaca ayat Al-Quran, kerana kita telah mempelajari secara secara mendalam lah saya kira tentang ataupun secara teori pengajian ilmu tajwid, khususnya berkenaan dengan huruf, sifat huruf, makhraj huruf, dan juga ada kita ataupun kita telah selesai pada bab nun mati, nun mati dan tanwin. Okey. Jadi kita selesai dekat situ kalau tak silap saya. Kita masih belum masuk lagi dalam hukum mat. Belum masuk pada hukum mim mati, belumlah. Jadi tujuan pengajian ataupun kelas hari ini ialah sebagai ulang kaji, tahsin kepada hukum-hukum yang telah kita pelajari, iaitu khususnya pada makhraj, sifat huruf, hukum nun mati dan tanwin. Jadi saya akan bacakan ayat Al-Quran dan kita akan sama-sama semaklah bacaan ayat itu. Mungkin tuan-tuan kalau nak ikut kat rumah pun boleh baca sendiri-sendiri, dan kita cuba keluarkan hukum-hukum yang telah kita pelajari secara lebih detail berpandukan kepada ayat yang kita baca nanti. Jadi memandangkan saya tak dapat nak share screen lagi, saya minta jasa baik mungkin host kita Kak Fazlina ataupun Kak Syida boleh kongsikan, sharekan screen ayat Al-Quran. Kita ambil daripada suratul Fatihah, suratul Fatihah lah. Okay, kalau ada boleh buka aplikasi online Al-Quran ke skrin yang menunjukkan suratul Fatihah untuk rujukan kita lah. Kalau tidak ada tak apa, tidak ada masalah, tuan-tuan rujuklah Al-Quran masing-masing, sama ada mushaf ataupun boleh gunakan handphone. Boleh gunakan handphone, bukalah aplikasi apps Al-Quran yang ada. Cuba kita tengok surah Al-Fatihah. Kenapa saya ambil suratul Fatihah? Kerana ini surah yang paling lazim kita baca, satu hari kita baca setiap kali dalam solat, kita baca dalam solat sebagai salah satu rukun dalam semayang kita. Jadi saya mulakan dulu dengan suratul Fatihah, kemudian kita masuk sedikit-sedikitlah surah, kalau tidak surah Al-Baqarah, kita masuk surah-surah lazim, surah-surah yang biasa kita bacalah, juzuk amma dan seumpama dengannya. Ini untuk latihan ulang kaji pengajian tajwid kita yang telah kita pelajari. Jadi saya akan baca satu-satu secara perlahan, saya elaborate sedikit sebanyak huruf-huruf yang ada untuk kita betulkan bacaan kita. Ini sangat penting sebab kita belajar teori, kadang-kadang tak nampak teori ni, dia hanya orang kata atas buku, dalam kertas, atas secara PDF dan seumpama dengannya. Tak dapat tidak, Al-Quran mesti bermusyafahah, mesti dibaca, dilatih dengan mulut kita. Dan lebih baik lagi kalau dapat didengari oleh guru, ditafsirkan oleh guru untuk membetulkan bacaan kita. Okey, kalau ada share screen, boleh share, kalau tidak ada tak apa.
Baik, Ah, tuan-tuan. Ustaz, Ya. sebentar saya cuba share. Cuba silakan. Kalau ada Okey. cuba boleh rujuk, boleh kita semua tengok pada skrin masing-masing lah. Kalau ada, kalau tidak ada, tengok pada Al-Quran yang ada atau boleh dengar sahaja apa yang saya baca dan kita lebih baik kalau ada kita tengok lah, kan. Kalau bayang je dekat kepala ni kadang-kadang takut silap pula apa yang dibayangnya. Lain pula fikir kan. Okey, baik, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan haji dan hajah yang dirahmati Allah. Sambil-sambil tunggu Kak Fazina untuk share, kita boleh tengok kepada surah Al-Fatihah. Tuan-tuan boleh rujuk suratul Al-Fatihah sebagai surah yang pertama dalam Al-Quran. Surah yang pertama dalam Al-Quran. Jadi suratul Fatihah ni bukan surah yang paling awal diturunkan. Bukan. Ayat yang paling awal diturunkan ialah surah Al-Alaq. Ayat 1 hingga 5. Okey, tu Kak Fazina. Okey, terima kasih. Baik. Cantik. Cantik. Okey. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat situ. Ni suratul Fatihah. Okey. Masya-Allah. Inilah hebatnya orang IT ni kan, dia pandai kan. Sekejap je diminta untuk share terus dia ada. Hebat ni jadi penting tu mengetahui ilmu-ilmu IT ni. Okey. Jadi kalau yang tidak ada Al-Quran, tidak ada mushaf, tidak ada apps, boleh tengok pada skrin kita ni. Okey. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang dalam 1 jam ataupun baki lebih kurang dalam pukul 40 minit, 5 minit. Okey Saya baca, tuan-tuan boleh cuba perhatikan dan cuba ikuti secara sendiri di rumah. Okey. Baik. Jadi suratul Fatihah ni ada 7 ayat. 7 ayat 7 ayat yang kita baca. Sama ada pendapat mengatakan ayat yang pertama bukan bismillah, tapi alhamdulillah. Itu kita tidak mahu bicarakanlah pada hari ini. Tapi 7 ayat sama ada yang pertama tu bismillah ataupun tidak, itu perbincangan lain lah. Tapi 7 ayat. Baik, saya baca satu-satu, kita elaborate satu-satu bagi bacaan ini dan tertumpu khusus kepada makhraj, sifat dan juga hukum nun mati jika ada. Okey. Ayat yang pertama suratul Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi dengar baik-baik. Perhatikan baik-baik macam mana cara bacaan bagi suratul Fatihah ini, permulaan pada hari ini. Okey, ayat yang pertama bermula dengan huruf ba. Okey. Ayat pertama bermula dengan huruf ba. Bismillah. Ini saya pernah tunjuk contoh juga dalam pengajian kita yang lalu. Bagaimana kita nak membaca ayat bismillah ataupun basmalah ini di permulaan suratul Fatihah. Ini sangat penting kerana ramai orang yang dia baca bismillah ini tidak betul. Ini tidak betul. Sedangkan Fatihah ni salah satu rukun daripada dalam solat. Macam mana dibaca tidak betul tu Ustaz? Macam mana? Apabila seseorang itu dia tidak menzahirkan atau menjelaskan bunyi ba pada bismillah, sehingga dia menjadi Bismillah begitu. Ismillah itu salah mesti ba berbaris di bawah b. Begitu Bismillah. Ba huruf istifal, huruf yang rendah ba. Okey. Kita cuba keluarkan sedikit sifat dia. Okey. Ba bukan huruf yang kita perlu tekan terlalu kuat. Saya cuba mudahkanlah. Saya tak nak, kalau boleh saya nak elakkanlah sedikit sebanyak sebut terms-terms tu supaya kita tidak terlalu tidak complicated sangatlah. Nama-nama tu sebagai membantu saja, tapi paling penting cara sebutan. Ba ni tak perlu keras sangat Ba tak perlu keras sangat, dia ba lembut sahaja ba. Bismillah. Paling penting ba tu mesti baris bawah. Begitu ba di bawah ba. B. Okey, B. Okey, kemudian sin. Sin di sini kita kena jelaskan sin. Okey. Kita pernah sebut sin ni huruf hamas, huruf yang ada angin. Okey.
Kemudian sin juga perlu dibaca dengan ar-rakhawah, lembut, bermakna kita perlu lepaskan. Bis, maknanya kena jelaskan. Sin tu kena jelaskan, lepaskan. Bis, begitu. Okey, jangan tahan. Bismillah, bis, tidak. Bismillahir. Okey, bis. Itu yang pertama, bis. Okey. Bis, mesti ada hamas, mesti ar-rakhawah, mesti istifal. Okey. Juga sin dia ada as-safir. Safir ni sifat bunyi desiran. Bismillahi. Okey. Millahi. Okey, mim bawah mi, alif lam, huruf Allah, kalimah Allah, lafzul jalalah. Itu nipis. Bismillahi. Dua harakat kalimah Allah. Bismillah. Okey. Bismillah, bukan millah. Millah lah. Millah. Kalimah Allah ini kalau sebelumnya huruf berbaris di bawah, bermakna kita kena nipiskan. Bismillah. Millah, bukan millah. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmah. Allah dua harakat. Okey, kalimah Allah itu dua harakat. Lafzul jalalah, lafaz yang mulia. Dia special. Walaupun dia tidak ada huruf mat, alif lam lam ha, bukan alif lam lam alif ha, alif lam lam ha. Tetapi oleh kerana dia lafaz yang mulia, yang special, dia dibaca dua harakat. Bismillahi. Okey, yang ketiga yang seterusnya ha. Huruf ha di situ. Huruf ha di situ. Ini huruf ha ni makhraj ni dekat mana? Ha ni berdekatan dengan dada ataupun huruf yang berhampiran dengan dada. Hamzah dan ha di bahagian halqiyah, hamzah dan ha di sini. Jangan baca ha di dada, tidak. Di dada, di atas, di bahagian tengah halqum, bukan. Bismillahi gitu. Ha yang orang Melayu kita kata ha kasar ni lah. Lawan kepada ha pedas. Bismillahi. Ingat tu, hi bukan hi. Ada orang baca bismillahi, tidak. Bismillahi. Dan tidak terlalu kuat. Ada juga orang baca terlalu kasar. Bismillahi. Terlalu kasar. Bila terlalu kasar pun salah. Ingat makhraj dia berada di paling bawah bahagian halqiyah dan dia huruf yang tidak perlu ditekan terlalu kuat. Bismillahi. Okey, boleh Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang seterusnya rahmah. Ra ini dibaca dengan ra. Ra ni dia ada dua. Ra ni sama ada dia tebal atau dia nipis. Okey. Dalam ayat ataupun dalam ra ar-rahman ni, ra ni tebal ke nipis? Ra di sini tebal. Okey. Sebab apa ra di sini tebal? Ra di sini berbaris di atas, maka dibaca dengan tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ra makhrajnya di mana? Ra, lam, nun, ra. Lam, nun, ra. Hujung lidah. At-takrir bersifat dengan sifat at-takrir, bergetar. Ra, ar. Itu kita baca ra, r. Gitu. Walaupun sedikit, itu adalah keperluan bagi sifat ra. Jangan baca wa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Hiwah. Tak fasih lah. Hirra, ra. Okey. Ra itu dibaca dengan maafkan saya, dibaca dengan tebal. Okey. Seterusnya bagi huruf ra ini juga dia perlu dibaca tebal. Selain daripada tebal, dia perlu at-takrir. Okey. Perlu kita ingat jangan baca ra. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh ra. Mesti ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat. Okey. Kemudian seterusnya ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ha. Ha pedas ni. Lawan kepada ha yang kasar pada kalimah Allah, ini ha yang pedas. Infitah, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua-dua huruf ha
yang pedasnya. Ini juga perlu kita hati-hati dalam sebut ha ini, kerana orang Malaysia, orang Melayu ni khususnya dia tak dapat ha betul. Barangkali makan banyak sangat orang kata tempoyak agaknya akhirnya atau sambal belacan, jadi ha tu dia jadi sempit. Dia ha kena buka, jadi kena banyak makan nasi unta ha tu supaya jadi macam orang Arab ha. Okey, sebuka ha di mana makhrajnya? Berada di halqiyah bersama dengan ain. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ingat tu, ha tu dibaca, dibuka. Buka. Rah. Okay, jadi ni kalau orang Arab dia baca sikit je tapi subhanallah sedap sebab itu bahasa dan fasahah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ra dah, hain ha dah, okey. Mim 2 harakat, okey. Ar-Rahim sama juga seperti Ar-Rahman, ra yang sama, ha yang sama, dan juga di akhir itu huruf mim. Okey. Ini juga saya suka untuk sentuh supaya kita di akhir ayat yang pertama itu kita rapatkan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup kedua bibir kita sebab mim ialah huruf asy-syafatan, huruf yang keluar di dua bibir. Bermakna rapatkan. Ar-Rahim. Tutup. Okey, sebab ada juga berlaku pembaca Al-Quran dia buka Ar-Rahim. Tukar jadi nun. Ar-Rahim. Salah tu mim. Ar-Rahim. Tutup kedua bibir, rapatkan kedua bibir. Okey. Jadi kita ulang balik macam mana bacaan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ra satu lagi saya sebut tadi, ra ni dia bukan huruf yang menjadi kesilapan pembaca apabila dimuncungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia muncul. Hirrahmanirrahim. Tu salah. Jangan muncul bukan huruf bibir tu. Ra huruf lidah, ra. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu okey. Saya kira kita dapat ayat yang pertama pada bacaan basmalah. Okey. Kita terus kepada ayat yang kedua Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Saya baca slow mo ni slow mo lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau betul-betul jangan baca macam tu jangan baca potong-potong nafas macam tu. Ni sebagai latihan sahaja. Alham di situ alif lam ataupun hamzah lam. Dia sebenarnya kalau dalam mushaf betul di situ alif itu dia tidak ada baris ni mungkin diambil daripada mana-mana ayat Al-Quran, jadi dia ada alif tu di berbaris atas, sebenarnya dia tidak ada baris. Okey, dia adalah hamzah wasal. Okey, hamzah wasal ni dia tidak berbaris, kecuali bila mana kita nak mulakan bacaan kita kena letakkan baris sama ada atas, bawah atau depan. Okey, tak apa, tak ada masalah, yang penting kita nak dapatkan cara bacaan alif lam tu alif lam qamari, tu tak apalah kita sebutkan nanti. Ha, ini ha sekali lagi macam Ar-Rahman, ha pedas. Ha perlu dia buka di kawasan makhraj halqiyah. Ha pedas. Alham. Jangan baca alha. Alham, no. Alham. Okey, ha pedas. Juga al ni juga kena hati-hati sebab ada juga dia menjadi lerit. Macam mana lerit? Jadi macam tu. Alham. Jangan baca alham. Alham saja bukan dengan okey, kalau ada baca betulkan sekarang jangan baca ada juga tu alhamdulillah, jangan dileritkan, diberatkan. Dal. Huruf dal, huruf yang perlu kita sebut secara
lembut. Da. Saya cuba gunakan perkataan yang mudah. Da. Da ni dia macam pelat sikit. Da. Okey. Da. Di mana makhraj dal? Makhraj tempat keluarnya di mana? Di hujung lidah, ya, di belakang gigi sebelah atas. Da, 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 da. Dia bukan da, bukan da. Dia bukan di, bukan du. Tapi dia da, di, du. Budak, budak. Macam tu. Bukan budak, budak. Budak, budak. Makan budu. Bukan budu, budu. Okey. Itu dal. Okey. Dia bukan di. Kalau di spelling Malaysia D A da kan. Tapi dia dal alif da da. Alright. Okey. Alhamdu du. Bunyi macam tu macam pelat tu. Macam budak-budak pelat. Du du. Okey. Alhamdulillahi lillahi. Kalimah Allah ni dinipiskan. Bukan lillah, lillah. Alhamdulillahi. Ha sama juga bagi kalimah Allah. Ha ni ha kasar. Ha makhraj di bawah sekali berdekatan dengan dada. Alhamdulillahi Rabb. Rabb ra tebal. Okey, ra tebal. Ada sifat takrir, bergetar, ra. Tak sempurna kalau sebut ra tanpa ada getaran bagi ra. Okey. Tak boleh baca wa, mesti ra. Lillahi rabbil. Okey. Rabbil. Ba ada sabdu. Okey. Jadi dalam surah Al-Fatihah ni dia ada berapa sabdu? Kira sendiri ada berapa sabdu. Okey. Nak jawab tanya pun tak boleh nak jawab dalam ni. Jadi sabdu dalam Fatihah ini, tuan-tuan, kita kena hati-hati, kena sempurnakan. Termasuklah ayat pertama tadi, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebab kita selalu sebut surah Al-Fatihah rukun dalam solat. Jadi kalau tertinggal satu sabdu, maka kita bimbang tidak sahlah bacaan Fatihah kita dalam solat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil, Rabb bukan Rabbil, Rabbil. Rabbil alamin. Nun di akhir tu. Alamin. Buka pula. Alamin. Jangan tutup mulut. Bukan alamim. Ya. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Okey, jadi hati-hati. Baik, kita ulang balik ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Okay. Rabbil tu pun juga jaga-jaga macam alhamdu juga. Okey, pastikan tidak dileritkan. Rabbila, Rabbila, tidak. Ya, Rabbil alamin. Okey. Terus kepada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, ayat ketiga ni samalah macam bismillah tadi. Dah ada kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi benda yang sama. Ar-Rahman. Okey, begitulah tu alif yang ada kepala sad kecil tu. Dipanggil hamzah wasal lah tu. Okey. Jadi sepatutnya Alhamdulillah tu pun sama macam Ar-Rahman tu spelling dia. Okey, jadi dia tidak ada baris atas. Kita kena letakkan baris atas. Ar-Rah, ingat alif lam, ra di situ ra tebal. Okey, ra perlu ditebal, bukan Ar-Rahman. Jadi kadang-kadang orang kita ni ra tu tak boleh baca dengan tebal. Jadi nipis juga. Ra. Ar-Rah, ra. Dan jangan muncung, jangan Ar-Rah, tidak. Ar-Rahma, Ar-Rah, pedas. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Okey, sama macam ayat pertama tadi. Okey, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi saya tak perlu cerita panjang detail lagi. Terus pada ayat yang keempat. Ayat keempat iaitu Maliki Yaumiddin. Maliki. Okey. Maliki. Okey, ini tuan-tuan jangan kita angkat jangan baca maliki. Maliki yaumiddin. Okey.
Kerana kadang-kadang dia jadi maliki. 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 Maliki yau. Waw mesti muncul. Maliki yaumiddin. Da. Macam tadi. Alhamdu. Dal pelat. Yaumiddin. Begitulah kalau nak fasih macam orang Arab. Kena sebut macam orang Arab lah. Okay. Maliki yaumiddin. Da. Yaumiddin. Nun. Buka. Din. Jangan dim. Jangan tutup. Din. Okay. Okay. Boleh Sekali lagi saya ulang ayat keempat. Maliki yaumiddin. Okay. Jadi realitinya kalau kita baca taklah sesusah ini realitinya tak adalah sampai nak kena satu-satu begini. Tapi kalau saya kata apa, saya detailkan ni supaya kita kalau ada kesilapan kita betulkanlah tapi jangan sampai menyusahkan kita pula nak baca baca tu kena baca dengan tenang, jangan stres. Okey, sebut je satu-satu dengan sempurna. Okey. Baik, terus ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi Iyyaka. Tekan kat situ. Iyyaka, tekan pada huruf ya. Dekat huruf ya ada sabdu. Iyyaka, dan tekanan ataupun ditekankan pada ya ini secara sederhana. Okey. Iyyaka. Okey, tidak terlalu lembut. Terlalu lembut jadi nanti bimbang jadi panjang pula. Jadi iyyaka. Tu salah. Tu tak tekan tu. Iyyaka. Ada juga berlaku dia jadi macam panjang pula. Tidak boleh panjang. Tidak, mesti pendek dan perlu ditekan. Iyyaka. Ya, okey. Dan tidak terlalu tak boleh terlalu kuat sangat. Iyyaka. Tu kuat sangat. Iyyaka. Mudah saja. Ya ni huruf mana? Huruf berada di lidah tengah, di bahagian tengah. Jim, shin dan ya. 3 huruf. Jim, shin dan ya berada di tengah lidah. Iyyaka okey, ingat tu ya tu kena tekan. Okey. Iyyaka na'budu ain na'budu. Ain ni bersifat dengan at-tawassut, ain lan umar, ain. Okey. Jadi ain ini tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras. Okey. Jadi jangan baca na'budu. Iyyaka na'budu. No. Iyyaka lembut, ada ekor sedikit. Itu ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka sin. Hamas as-safir ar-rakhawah. Sin lepaskan. Wa iyyaka nasta'in. Nun buka. Nasta'in. Okey. Jangan baca nasta'in. Ada juga nasta'in. Okey, jangan baca nasta'in ta. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah je. Mudah je kalau kita dapat memenuhi segala makhraj dan sifat huruf itu, mudah je kita baca. Perlu latihlah lagi. Okey. Alright, habis ayat yang kelima. Huruf kaf. Yes, huruf kaf iyyaka tu. Dan juga wa iyyaka. Kadang-kadang ada orang juga dia kaf ni dia tak dapat betul. Kaf makhrajnya berada di lidah juga, huruf al-lisan ka. Okey, berada di kawasan mana? Berhampiran dengan halqiyah, dengan leher. Okey. Qaf dan kaf. Qa ka. Apa yang berlaku kesilapan kadang-kadang bila mana dia dekat dengan qaf, jadi kadang-kadang jadi tinggi. Iyyaqana. Mungkin tidak berlaku pada kita lah, tapi ada berlaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka dia jadi qa. Tidak ka. Mudah saja. Macam K lah. K begitulah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, terus ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, sekali lagi. Ha di sini ha pedas ke ha kasar? Ha kasar. Ha yang berhampiran dengan dada ni, ha bawah ni bukan ha tengah, ha bawah. Okey. Ihdinas dinas nun dal tadi lembut ihdi ihdinas sira. Okey, nasira. Jangan baca nasira. No, bukan no. Nah. Ihdinas sira. Okey. Kadang-kadang jadi no. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia terpengaruh dengan sod. Akhirnya jadi nos. Sod tu yang kita kena tinggi, bukan na. Ihdinas sira. Sod ialah huruf as-safir. Sa huruf isti'la, huruf tinggi. Sa. Okey. Tapi dalam masa sama sa makhrajnya berada di bawah. Okey. Jadi sebab itu sa jangan dimuncungkan. Sa. Atau tu dikembungkan pipi. Sa. Tidak. Dia bukan huruf lisan, bukan huruf di bahagian tepi, dia bahagian bawah makhraj. Sa za sa, sad zai sin, 3 huruf. Sa, tetapi sifat dia tinggi, isti'la. Apa maksud isti'la? Lidah terangkat ke langit-langit. Ihdinas sira, begitu sa. Ihdinas sira, ra pun tebal, ra pun tinggi. Ihdinas siratal, ta pun huruf isti'la, dibaca dengan tinggi. Ta bukan ta, ta. Tal siratal sin, baca dengan hamas as-safir. Mustaqim, mustaqim, ta rendah, istifal, ta infitah, ta bukan to. Mustaqim, salah. Mustaqim, qaf. Okey. Qaf huruf berada macam tadi kaf, macam kaf tadi. Kaf luar sedikit, qaf dalam sedikit. Mustaqim. Okey. Jadi qaf ini pun juga perlu latihan supaya dia tidak menjadi huruf kaf. Mustaqim. Juga tidak berada, qaf tu jangan sampai berada di bahagian halqiyah, di leher. Mustaqim. Salah. Mustaqim. Nampak Dan mim perlu ditutup mulut. Okey, macam mana sekali lagi saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, sekali lagi ihdinas siratal mustaqim. Begitu okey. Alright, terus kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-7, ayat yang terakhir bagi suratul Fatihah. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Saya berhenti kat situ Jadi boleh kalau kita nak baca Fatihah boleh berhenti pada alaihim. Tidak ada masalah Jadi nak berhenti boleh, tak nak berhenti pun boleh. Okey. Mudahnya begitulah. Saya tak perlu cerita secara mendalam lah. Okey, adakah apa pendapat mengatakan alaihim berhenti boleh, alaihim yang tak berhenti. Jadi kedua-duanya boleh. Kalau nafas tak cukup, berhentilah alaihim. Itu lebih mudah. Mungkin tenang lagi kita baca daripada kita nak tahan nafas tapi sampai dhalin dah sehingga hujung nyawa dah habis dah. Nanti bunyi dhalin. Tak bunyi dah lin tu. Sebab apa? Sebab dah habis nafas dah. Dia nak kejar alaihim tu kan. Kalau nak tenang berhenti je. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ambil nafas yang baru, sambung ghair jadi. Okey. Saya cuba sad pada bawah. Si. Okey, sad ni huruf tinggi isti'la, lidah terangkat. Tapi dalam keadaan baris bawah, jangan sampai kita baca dengan sin pula. Jangan baca sira, tak boleh. Mesti tinggi juga. Sad tapi pada bawah. So macam mana bacanya? Si. Si begitu. Okey, bukan si tapi si. Lidah terangkat ke langit-langit. Lidah dalam itulah. Okey. Sira bunyi dia sa. Sira
ta tinggi. Siratal ladzi alladzi. Okey, zal. Alladzi iaitu huruf zal. Perhatikan kat situ huruf zal. Macam mana zal ni nak sebut? Zal berada di hujung lidah. Zal, sa dan juga za, 3 huruf. Makhraj yang sama. Zal, sa dan za. Okey. Jadi alladzi, hujung lidah mesti keluar sedikit di antara gigi atas dan bawah. Alladzi, siratal ladzina, alladzina. Okey. Jadi kalau kita baca siratal ladzi, allazi itu tak tepat. Allazi sebab itu jadi zai. Jadi kena zal, alladzina, lembutkan zal kerana huruf makhrajnya huruf zal bukan zai, berbeza tu Okey, siratal ladzina, alladzina. Okey. Na'an. Okey, ini juga perlu diberikan perhatian apabila hamzah dan ain. An'a. Okey. Siratal ladzina an'amta. Okey Hamzah dan ain. Ini dua huruf yang hampir berdekatan dari segi makhraj. Di mana hamzah? Hamzah berada di bawah bersama dengan ha. Juga ain atas dia. Kalau masih ingat gambar rajah makhraj huruf yang gambar yang saya bagi itu, ain berada di tengah ni. Okey, jadi sering juga kesilapan yang berlaku apabila dia gabungkan dua-dua. Jadi macam mana? Jadi an'amta, dua-dua hamzah. Atau dua-dua ain, an'amta pun salah. Okey, so kena make sure kita baca hamzah dan ain, dua huruf yang berbeza. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu Okey. Jadi an'amta nun mati bertemu ain. Ini baru jumpa huruf hukum nun mati ni, daripada tadi tak jumpa Nun mati bertemu ain hukumnya ialah izhar halqi. Izhar halqi. Ingat lagi kita belajar hukum nun mati bertemu ain, huruf halqiyah. Ain ni huruf berada di halqi, terongkong ain. Jadi nun mati bertemu ain, izhar halqi. Macam mana cara bacaannya perlu dibaca jelas, tidak dibaca dengung. Siratal ladzina begitu. An'amta, jangan lambat. Jangan baca an'amta, kalau lambat menjadi dengung. An'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Ta pada an'amta. Okey, ta ni dia ada dia ada hamas ta. Jadi dalam ta ni kita perlu hati-hati juga supaya tidak dalam keadaan dia hidup berbaris ni, hidup ta berbaris atas tu. Okey, jangan kita jelaskan sangat hamas dia nanti dia kata ustaz kan tak ada hamas, patutnya baca an'amta. Tak boleh ta an'amta saja. Okey, ta dalam baris hidup atas tu contohnya ta lah. Okey, ada tak hamas ni tu ada juga tapi kurang, lemah. Kerana dia hidup berbanding dalam keadaan dia mati, berbaris mati, maka dia lebih jelas bagi sifat hamas tu kan. Tapi dalam hidup an'amta ada sedikit saja. Jangan sampai kita lepaskan banyak sangat. An'amta, no. An'amta alaihim. Okey, selesai kat situ. Alaihim boleh waqaf. Kalau kita berhenti dah alaihim, maka macam mana kita nak buat? Adakah perlu ulang balik? Jawabnya tidak. Boleh terus sambung ghairi. Okey. Jadi kita sambungan pada ayat seterusnya ghairi. Okey, ghain. Ghain ini huruf isti'la, huruf yang tinggi. Jadi kena baca gha. Jangan baca ga. Okey. Ghairil tak boleh. Jangan baca ghairil. Kalau kita baca ghairil bermakna kita tidak, masih lagi belum sempurna bagi makhraj dan sifat bagi huruf ghain. Gha tinggi, gha, gha, bukan ga. Ghairil. Okey, ra di bawah ialah ra yang nipis. Okey. Bukan ghairil. Dengan ghairil, ghairi. Okey, ra nipis. Ghairil maghdu. Ghain sekali lagi ditebalkan, ditinggikan. Bukan mar.
Ghairil begitu cara bacaannya. Jadi orang Melayu ni kadang-kadang jadi ghairil mar. Orang Melayu mana kita lah. Kita fasahah kita tak seperti Arab. Ghairil maghdu dot. Okey, baru jumpa huruf dot Dot dekat mana? Dot salah satunya huruf yang berada di sisi, di tepi lidah. Bo. Nampak pipi saya ni sembung. Bo. Okey. Jadi bila mana dot ni huruf huruf yang berada di tepi, maka dia perlu dibaca ditolak tepi lidah kita, di sisi lidah tu tolak po. Dan tanda kembung tu itu antara isyarat lah, dalil yang menunjukkan dia wujud pada tepi itulah. Okay, kalau kita baca depan bo itu kurang fasih. Kurang fasih bagi sebutan dot. Okey. Ghairil maghdubi dot Dan dot ni dia ada sifat istitalah, panjang kerana berada di tepi lah. Keseluruhan sisi lidah itu ditolak di tepi. Keseluruhan tepi lidah tu daripada hujung sampai ke belakang lidah ditolak ke tepi. Ghairil maghdubi alaihim. Okey, alaihim yang kedua ni kita sambung saja. Jangan berhenti. Okey. Alaihim pertama kita boleh berhenti. Ghairil maghdubi alaihim tak perlu berhenti dah. Okey. Tak perlu berhenti dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu Okey. Dot sekali lagi ialah dot huruf yang berada di tepi istitalah. Okey. Maknanya dia jadi akan bila dengan sifat istitalah tu dia akan jadi lambat. Okey. Begitu. Bukan lambat sangat. Lambat sangat tak masuk bo ni, mana perginya? Ataupun bukan terlalu cepat. Tidak. Okey. Lam dot okey. Dan lam pada wala. Ini juga hati-hati kerana berlaku juga kadang-kadang dia jadi tebal. Walot. Bukan walot. Walad. Payah nak adjust alignment tu dah lari banyak sangat. Berapa harakat? Tuan-tuan di sini 6 harakat. Mungkin kita tak belajar lagi lah hukum mat. Mat di sini mat lazim kalimi musaqqal. Waladdallin. Begitu Dha 6 harakat, lam di situ disabdukan Dha dan lam di situ ada sabdu ingat tu dia ada sabdu tu perlu ditekan. Okey. Lin. Nun tu lin bukan lim. Bukan lim. Lin. Nun tu mesti dibuka. Okey. So macam mana saya ulang balik ayat yang ghairil tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Jadi dha ni kiraannya 6 harakat. Kita kiralah waladdallin. Begitu bagi ayat yang ke-7 suratul Fatihah. Okey. Baik, itulah dia mudah je kan? Susah Ustaz nak baca. Ya Allah, takut saya nak baca Ustaz. Susahlah, takut nanti lari. Jangan takut jangan takut. Bersusah payah dalam baca itu juga adalah suatu pahala yang kita dapat buat siapa yang bersusah payah dalam belajar Al-Quran, baca sebut, maka dia mendapat falahu ajran. Dia dapat 2 pahala, pahala baca Quran dan pahala bersusah payah pada membaca. Jadi jangan takutlah. Okey, boleh Jadi saya tak bolehlah nak tashih, nak betulkan
setiap seorang yang hadir pada hari ini, tetapi kita cubalah baca secara sendiri berdasarkan apa yang telah kita sebutkan tadi dalam bacaan suratul Fatihah. Jadi dia sebenarnya tidaklah sesusah seperti mana kita bayangkan ataupun yang saya baca sesuatu macam susah je kan. Tidak, mudah saja. Okey, saya ulang balik daripada ayat yang pertama, okey, sampai ayat yang ke-7. Cuba semak balik bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey suara pun dah tak ada penganjur pun tak sediakan air kan. Patutnya penganjur sediakan air kan. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, jadi itulah dia tadi bacaan suratul Fatihah yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan bermula daripada ayat pertama. Dan saya telah sebutkan juga sedikit sebanyak dari segi makhraj dan juga sifatnya secara ringkas. Saya tak sebutlah satu-satu ba tu dengan infitahnya, dengan rokhawahnya, dengan dengan sifat qalqalahnya, tak perlu sebut secara bandalah. Apa yang berkaitan sajalah supaya kita tidak pening dengan semua-semua yang banyak tu kalau kita nak lebih mahir, kita perlu buat latihan sendiri. Macam mana nak buat latihan sendiri? Baca sendiri. Kemudian kalau boleh kita keluarkanlah ba apa hurufnya, apa makhrajnya, apa sifatnya. Itu kalau kita ada masa dan ada ruang lah kita boleh buat. Tapi saya sebut juga pengajaran Al-Quran ini yang paling penting ialah kita dapat baca dengan betul. Ilmu teori itu adalah sebagai membantu saja untuk memahirkan pada sebutan. Okey. Baik, ada soalan? Tak ada soalan Kita nak terus ada apa dah kita? Sebenarnya ada lagi Okey. Okey, kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanya pada saya. Saya insya-Allah kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau ada soalan lah. Ustaz, nak tanya soalan boleh? Silakan. Sifat huruf nun tu, Okey. dia bertemu gusi. Dan dia macam tersenyum sikit bila kita akhir pada nun tu atas pada gusi kita kan. Jadi dia punya sebutan tu, kita punya mulut tu macam kena lemparkan sikit ke Ustaz macam mana? Okey. Nun nun ialah huruf yang berada di makhraj lidah makhraj huruf makhraj al-lisan nun ni. Jadi apabila kita bersama dengan lam dan ra jadi kita baca nun pada contohnya pada ayat tadilah kita baca contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Contohnya nun Jadi adakah soalan tadi perlu lebar ke? Maksudnya perlu lebar ke kita baca nun tu? Okey. Kembali kepada bila kita nak cek balik sebutan huruf ni, sebutan ayat Al-Quran ni ataupun huruf ni, mesti kita kembali kepada makhraj dan juga sifat. Itu penting Sebab tu kita belajar makhraj dan sifat tu supaya kita kembali macam mana, adakah dia perlu muncung ke, perlu lebar ke, adakah dia perlu angkat lidah ke, rendahkan lidah ke. Itu sangat penting. Jadi bagi huruf nun bila kita baca, lidah kita macam mana keadaan dia? Lidah paling penting, kedudukan lidah tu macam mana? Ialah nun itu tadi Kak Ijaz kena lebar. Lebar itu macam saya baca alamin. Begitu kan? Alamin. Lebar dengan kalau kata lebar seperti alamin, itu betul lah. Kalau lebar terlalu lebar maksudnya buka alamin.
Itu salah. Itu salah. Okey, alamin. Alamin. Okey. Lidah, kedudukan lidah tu berada di makhraj yang betul. Okey. Kemudian nun ini antaranya dipanggil sifat at-tawassut kan. At-tawassut, pertengahan. Okey. Kalau kita baca dalam kalau kita baca nun, khususnya nun mati, okey. Dia tidak boleh terlalu keras, tak boleh terlalu lembut. Nun an macam kita baca tadi kan. An'amta dia pertengahan an. Okey, jangan terlalu lembut an atau terlalu keras an. Itu pertengahan nun. Okey. Kemudian nun ini juga perlu kita rendahkan, istifal an. Jangan terangkat lidah. Yang kena pada lidah langit-langit tu ialah hujung saja. Hujung tu sama ada dia kata gusi tadi kan, berada di kawasan gusi, maknanya di bahagian atas lah. An. Kita matikan nun tu, matikan makhraj nun supaya jelas dari segi sebutan nun itu. Okey, infitah. Okey, dan juga dia satu lagi izlaq, tergelincir. Huruf ra nun lam ni huruf izlaq, dia tergelincir. Maknanya dia menyempurnakan lagi sifat bagi nun tadi. Nun an. Okey. Jadi lebar itu tidaklah terlalu lebar. Dia hanya sekadar kita nak jaga kenapa istilah lebar itu ada, kerana supaya tidak menyebabkan dia tadi tertutup menjadi huruf itbaq. Tidak tertutup. On. An. Sebab tu kita kena buka an. Tidak menjadi huruf yang tertutup, itbaq. Begitulah keadaan bagi nun yang kita kena baca. Matikan an, contohnya in. Alamin. Jadi seperti itulah kita baca. Kita buka sedikit. Alamin. An. Jangan tutup. Alamin. Jangan tutup. Alamin. Okey, begitulah cara bacaan bagi huruf nun yang mati. Kalau hidup pun samalah. Na, ni, nu. Jangan no, ni, nu. Jadi itbaq pula, jadi tutup pula. Jadi tinggi pula. No, ni, nu. Na, ni, nu. Kan? An, in, un. Begitu. Begitu ya Kak siapa jawab tanya tadi Kak Syida kot, suaranya macam Kak Syida. Ya, Kak Syida Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah faham dah. Alhamdulillah. Okey, Terima kasih. baik. Jadi itulah kita sebut kan. Baik bagi huruf nun. Ada soalan Assalamualaikum Ustaz, saya ada buka chat ni kan. Bolehkah kita bezakan makhraj sin dan sad dengan menggunakan kena senyum? Bila sebut huruf sin sebab ada pandangan kata tak boleh, atau sebut huruf ra tebal kena kecilkan mulut. Okey, masya-Allah Sin dia aja S-E-E-N macam sin, dilihat sin. Bolehkah kita bezakan makhraj sin, sin dan sad? Sin berada di makhraj berada sama dengan sad dan juga zai. Sin, sad, zai. Sad, sin, zai. Okey. Bolehkah kita bezakan makhraj sin dan sad dengan menggunakan kena senyum? Sebab huruf sin ada pandangan kata tak boleh. Bila sebut huruf sin sebab ada pandangan kata tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh senyum. Sin, tak boleh senyum macam tu. Atau sebut huruf ra tebal kena kecilkan mulut. Ra macam saya sebut tadi. Okey. Jadi sin, sin ni sifat dia makhraj dia pertama tadi saya sebut sa, za, sa. Okey. Okey, kemudian apa ni? Sin tadi dia ada hamas. Dia berbeza dengan sad. Okey. Kalau sad ni huruf yang isti'la, sin huruf istifal. Sifat dia isti'la tu tinggi, sa angkat lidah, sin lidah mendatar bawah, si as lidah kita mendatar. Okey. Pandangan mengatakan tak boleh kena senyum. Dia sebenarnya kena senyum ni ini tidak adalah dalam kitab suruh kena senyum kan. Sebut senyum macam huruf ra dinipiskan kena senyum kan. Apa ni contohnya kita panggil ra yang ni apa, ra yang nipiskan. Allahumma salli Fir'aun contohnya, Fir'aun adakah kena senyum? Okey.
Jadi kena senyum ni adalah suatu istilah yang digunakan oleh apa ni, oleh tenaga pengajar lah ataupun orang yang mengajar Al-Quran ni supaya nak membezakan, supaya nak menjaga sin tu dia menjadi sin yang rendah. Itu saja, bukan supaya kita senyum apa ni, senyum seperti mana senyum betul-betul tu. Dia berbeza senyum betul dengan senyum baca Quran, sebab senyum ni dia subjektif. Jadi apabila kita baca sin dan sad, okey, kita membezakannya pada sifat dia. Sad tinggi, isti'la, sad terangkat lidah, sin direndahkan lidah. Okey. Jadi tak perlu senyum lah. Bismillah tu sebenarnya bukan sebab kita senyum, dia sebab kita menjaga lidah daripada terangkat. Bismillah. Dan bukan saja istifal, sini dia ada sifat yang lain seperti hamas, seperti seperti ar-rakhawah, lembut, begitu juga infitah, dan juga satu lagi dia adalah dia ismat, bukan idlaq, ismat. Okey, dan juga dia ada as-safir, sin, sin bersama dengan sad lah, sama jugalah, itu yang sama. Jadi kalau kata bezakan makhraj sin dan sad dengan senyum, bukan senyum secara maksud literal senyum tu, tapi nak menjaga supaya sin itu dia rendah, kekal rendah, nak membezakan dengan sad. Sebab apa juga orang keliru sad, bila baca sad dan sin tu dia jadi berbeza. Dia jadi sad, bila baca sad jadi sin kan. Ihdinas sira, jadi sin. Ihdinas sira, sedangkan ihdinas sira. Okey. Sad ni pun kalau kita nak kata bukan kena muncung sad. Atau sebut huruf ra tebal. Ra tu lainlah ra. Ra tadilah saya sebut ra. Ra tak perlu kita kecilkan mulut. Ra macam tu. Muncung ra. Tidak, ra. Mungkin tuan-tuan cuba boleh cuba dengar bacaan Syekh Qurayyim Rajih. Nak dengar Syekh Qurayyim Rajih, antara ulama yang ada zaman sekarang ni yang mempunyai sanad tertinggi dalam dalam bacaan Al-Quran, orang Syria, tak saya orang Syria, dia pernah datang ke Malaysia. Tengok, cuba perhatikan bacaan Fatihahnya kan. Jadi ra ni dia tak perlu muncung ra, kecilkan mulut tak perlu, ra dia ra macam tak mulut saya, ra tak ada muncung ra, tidak, ra. Okey, yang penting kita tebalkan dia ra, bukan ra, ra. Yang bezakan tebal dia lidah kita diangkat sedikit, ra, ra, menjadikan dia tebal. Okey. Alright, jadi itulah istilah kena senyum tu, ialah istilah yang kita nak mudah faham sebenarnya, tapi tidak sebut pun dalam kitab kena senyum, tidak, itu supaya nak membezakan dia supaya dia rendah. Okey. Assalamualaikum Ustaz, bacaan Ishmam pada ayat 5 mohon pencerahan. Ayat 5. Ayat 5 apa tadi ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ke? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ishmam. Ishmam ni memuncungkan mulut, ishmam. La ta'manna, ishmam. Itu ishmam. Jadi dalam ayat 5 ni bacaan riwayat Hafs tidak ada ishmam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada ishmam kat situ. Ke saya tersilap. Ishmam tidak ada pada ayat ke-5 surah Al-Fatihah. Okey. Itu soalan. Mohon pencerahan. Ishmam pada soal ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada ishmam pada ayat ke-5. Ishmam ni kalau riwayat Hafs, wa qalu ya abana ma laka la ta'manna, itu ishmam. La ta'manna, muncungkan bibir. Okey. Wallahu alam. Itu bagi dua soalan yang saya telah jawab. Mudah-mudahan kita dapatnya. Mungkin ya. Sorry, yang Ishmam tu mungkin dia nun tu baris hadapan kan, nasta'in dia muncung saja. Ya kena ya kena nasta'in tu. Nun tu. Ishmam tu. Baris depan. Dia kita tak kita muncung dengan sikit saja. Ada yang saya dengar. Okey. Itu dari segi qiraat tu. Okey. Oh ini advance ni. Okey. Dia macam ni.
bagi Ishmam ni dia muncungkan ni ini antara wajah-wajah qiraat, cara-cara bacaan qiraat yang ada lah dalam bacaan riwayat kita. Hafs an Asim ada jadi apa ni bagi Ishmam selain daripada ayat yang telah saya baca, qalu ya abana ma laka la ta'manna, itu adalah pilihan-pilihan yang lain. Dia ada Ishmam, ada Raum, ada Raum dari segi waqaf ni kan, waqaf. Jadi kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sukun mahad, sukun mahdhi, mematikan saja. Kalau satu orang nak membaca dengan Ishmam, nasta'in, gitu memuncungkan bibir, muncungkanlah Ishmam, muncungkan bibir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Gitu. Okey. Muncungkan bibir saja. Tanpa perlu membariskan baris depan, nasta'inu, tidak. Itu raum pula, raum membunyikan sedikit. Jadi itu bacaan Ishmam lah. Okey. Jadi yang kita masyhur kita baca sukun mahdhi. Okey. Sukun secara matikan bagi nun itu. Okey. Jadi kalau nak baca dengan Ishmam, memuncungkan nasta'in. Begitu nun bagi depan lah. Macam apa ni tadi Ajar Zainiah kot sebut kalau tak salah saya kan. Okey, boleh Ishmam ni ialah memuncungkan bibir, memuncungkan kedua-dua. Ya abana ma laka la ta'manna, manna itu raum, manna raum. Bagi ayat tu. Okey. Saya kira dapatlah sedikit sebanyak pencerahan bagi soalan yang telah ditanya, dan juga mudah-mudahan dapat manfaatlah bagi kita, bagi surah Al-Fatihah. Yang paling penting kita cuba pastikan bacaan Fatihah ini sebaik yang mungkin, tidak ada kesalahan yang besar lah. Kesalahan yang khafi, kesalahan yang tersembunyi itu tak apa, dimaafkan. Kesalahan yang besar itu yang kita elakkan daripada kita nak buat dari suratul Fatihah ni, supaya tidak menyebabkan bacaan kita tadi bacaan yang salah pada salah satu rukun daripada rukun-rukun solat ini. Okey, saya rasa sekadar itu saja insya-Allah pertemuan kita pada hari ini. Kita dah pukul 11.36 dah Okey. Okey, boleh Ada apa-apa lagi Kak Fazlina, Puan Fazlina? Tak ada Tak ada dah Ustaz. Okey, baik. Jadi saya rasa sekadar itu saja insya-Allah pertemuan kita pada hari ini. Mohon ampun dan maaf anda ada terkurang kata, terkasar bahasa, tersilap. Kalau ada apa-apa kesilapan mohon tegur kok saya tersilap kan. Okey. Kerana mungkin ramai guru-guru yang ada kat sini, guru-guru Al-Quran barangkali para asatizah yang ada, yang jadi mohon betulkan. Kalau apa yang tak betul, betulkan supaya kita kongsi sama-sama. Dan inilah antara orang kata kaedah kita belajar zaman sekarang ni kan. Norma baru ni semua online kan. Nak berjumpa mungkin ada kekangan sedikit. Jadi kita jumpa sekadar yang boleh insya-Allah. Saya rasa sekadar itu saja. Kita akhirkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih pada penganjur Kak Syida, Puan Fazlina dan seluruh ahli jawatan kuasa. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya baru diberitahu tadi kemungkinan besar kelas akan ditukar ke hari Isnin. InsyaAllah sebab kita nak elakkan clash dengan kelas lain. Masa will be dari pukul 9 sampai pukul 10 insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Senin dulu. Okay. Hari Isnin Hari Isnin Ya, pukul betul. 9 sampai 10. Ya, insyaAllah. Kak Syida ada kelas ke? Tak ada, memang sepatutnya Rabu tu. Kelas hari Selasa. Hari Ustaz Aizah.
Ya, sebab kelas hadis tu kita tukar hari Selasa dah. Kalau Okey, Isnin okey. kosong. Rabu pun kosong. Tapi sebab dah ada clash dengan Ah, Jazarah ah. Merah kan. Jadinya kita bawa ke Ah, ah. Isnin lah insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Mm. Alhamdulillah ada kosong lagi. Eh, Okey, okay, insyaAllah. terima kasih. Terima kasih Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Alin. Sama. Terima kasih Kak Jumpa lagi Syida. minggu depan. Standby minggu depannya. Khamis on kan malam? Kelas yes. Ustaz Yusof tu. Yang tu di bawah keleluaan muslimat lain. Kak Itu Syida kelas punya mana? kuliah yang apa Surah Ar-Rahman tu dah stop dulu lah Lin. Oh ya ke? Sebab Ustaz tak dapat ambil komitmen, dia sibuk kan. Jadinya tu yang ganti dengan Ustaz Nazri yang tadabbur surah Al-Kahfi tu. Itu yang pendengar best apa saya tau. nampak Kak Syida punya announcement tu. Syida. Oh, tapi memang best sahabat-sahabat. Jumaat tu memang pagi tak boleh petang Sebab Ustaz dia kan, dia imam Kita besar Masjid masuk Negara. kan. Yalah tak apalah, tak apa kat saya. Saya tanya dekat dia bila dia available. So dia kata masa tu yang dia sesuai. So alhamdulillah lah kan. Ya? Ya kita nak menuntut, kita ikut dia. Kita ikut guru. Okay Ya, Syida, thank you very much. Saya tanya Ustaz dulu. Saya refer kat Ustaz dulu kan. Ustaz kata itu yang dia free. Alhamdulillah yang penting kita dapat ilmu daripada dia kan. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih Kak Syida. Syida. Thank you very much. Banyak Okey, insyaAllah. Yes, saya offkan sesi pagi ni kan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.